Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, khususnya kepada para alim ulama, para asatidzah, bil khusus Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman yang menyusun program-program ilmu sepanjang saya berada di bumi Sandakan ini, dan juga secara khusus kepada yang saya hormati pengerusi masjid Datuk Abdul Rahman bin Datuk Pengiran Galpam Hafizahullah, kepada AJK Ahli Jatuhan Kuasa dan seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini. Pertama, permohonan maaf kerana semalam janji tidak dapat ditepati. Kerana saya kadang-kadang bergurau begini, antara orang yang kita kurang boleh berkawan itu adalah pilot, kerana dia tidak setia pada kita. Kerana kita itu kalau dia lambat kita tunggu, kalau kita lambat dia tinggal. Jadi semalam kami setia menunggu pilot dan sampai di sini sudah lebih isyak. Baik. Jadi tajuk yang diberi pada pagi ini sangat memfokus, dan jarang juga sebenarnya tajuk yang begitu terus terang, iaitu salah faham golongan Wahabi tentang masalah bid'ah. Tidak semua masjid mau sebut Wahabi. Kerana itu isu yang dianggap sensitif, yang boleh membawa pertikaian, perkelahian antara umat Islam. Tapi kalau kita sentiasa menyimpan di bawah tikar masalah-masalah, dia akan timbul. Lebih baik kita berdepan. Pertama, kita mahu faham apa itu Wahabi, yang kedua adalah apa itu bid'ah. Wahabi secara ringkas adalah merujuk kepada orang yang mengikut manhaj Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Asalnya Wahhab, ditambah huruf ya. Jadi ya itu dalam bahasa Arab ya nisbah. Ya nisbah ini berfungsi menisbahkan kepada tempat, kepada keturunan, atau kepada ikutan. Jadi Wahabi ini nisbahnya ikutan. Walaupun dia tidak belajar dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau sudah meninggal 200 atau 300 tahun yang lalu, kurun ke-18. Bahkan kalaupun beliau tidak membaca buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi kalau beliau mengikut manhaj, cara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam perkara-perkara tertentu, maka kita istilahkan sebagai Wahabi. Seperti mana kita tidak pernah belajar dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidak semua daripada kita baca kitab-kitab Imam Syafi'i. Bahkan paling-paling kita baca kitab ulama yang jauh daripada Imam Syafi'i, tapi masih ikut manhaj Imam Syafi'i. Maka kita tak segan digelar Syafi'i. Jadi kawan-kawan yang mengikut manhaj Wahabi tidak perlu segan sangat. Kalau disebut Wahabi, itu merujuk kepada kamu ikut siapa. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini menjadikan Al-Imam Ibn Taymiyah sebagai idola. Al-Imam Ibn Taymiyah ulama silam lagi, kurun ke-8 Hijrah, bersamaan kurun ke-12 Masihi, sudah lama.
Tapi beliau jelas bukan Wahabi. Beliau hidup sebelum Wahabi ditubuhkan atau digerakkan. Tetapi beliau adalah idola Wahabi. Jadi banyak fatwa beliau yang dipegang oleh golongan Wahabi, walaupun bercanggah dengan ijma', kesepakatan para alim ulama. Wahabi bukan orang yang tidak baca kunut. Ada orang ingat, kalau tak baca kunut, dia adalah Wahabi. Bukan. Kerana ada mazhab ahli sunnah wal jamaah seperti Hanafi dan Hambali berpegang baca kunut subuh tidak sunat. Tidak juga Wahabi ini orang yang apabila berlaku kematian, dia tidak buat tahlil atau kenduri arwah. Kerana di sisi ahli sunnah wal jamaah, tahlil atau kenduri arwah pun tidak wajib. Ada kalanya boleh jadi makruh, ada kalanya boleh jadi haram. Bergantung kepada bagaimana dan kenapa ianya dilakukan. Dan bukan juga Wahabi orang yang tidak wirid lepas solat. Mungkin oleh kerana dia ada urusan. Saya tadi pun tidak wirid panjang, nak pergi ke bilik air. Tidak menjadikan orang itu Wahabi. Tetapi biasanya orang kalau sudah terkena dengan fahaman Wahabi, mereka mengisu-isukan perkara ini. Baca kunut dikatakannya bid'ah misalnya. Mungkin dia ni Wahabi. Tak baca kunut belum tentu. Tidak buat tali arwah belum tentu dia Wahabi. Tapi kalau dia komplain, ini yang buat tali arwah ni bid'ah, tak ada zaman Nabi, sesat, mungkin dia Wahabi. Begitu juga dengan masalah zikir lepas sembahyang. Kalau sekadar tidak berzikir, belum tentu dia Wahabi. Tapi dia kalau komplain, ini apa zikir nyaring, ini apa zikir ramai-ramai, itu mungkin dia Wahabi. Jadi jelas gambaran secara ringkasnya begitu Wahabi ini. Dan mereka sangat salah faham tentang bid'ah dalam keadaan mereka dan kita sama-sama menerima hadis yang sahih yang sama, iaitu antara lain Nabi SAW menyebut wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Kita terima hadis tersebut, Wahabi juga terima hadis tersebut. Salah fahamnya pada menafsirkan makna hadis. Selalu mereka kata, apa ustaz ni? Selalu kata Wahabi. Bahayakah kita nak berpegang dengan Quran dan Sunnah? Bahayakah kita itu nak mengamalkan hadis yang sahih? Jelas tidak. Berpegang dengan Quran dan Sunnah juga pegangan kita. Tapi kita tolak Wahabi bukan kerana mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah, tetapi kerana mereka menyelewengkan makna Quran dan Sunnah. Kita menolak Wahabi bukan kerana mereka berpegang dengan hadis yang sahih, tetapi mereka meletakkan makna yang tidak sahih kepada hadis yang sahih. Jadi hadis tersebut wa kullu bid'atin dalalah, hadisnya sahih. Antaranya diriwayat oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, tetapi malangnya Wahabi gagal faham. Mereka menyangkakan oleh kerana wa kullu kalau diterjemahkan bererti setiap, maka tidak mungkin ada bid'ah yang hasanah. Bahkan kadang-kadang dia tempelak kita, ustaz ni nak lawan Nabi SAW kah? Ustaz rasa lebih pandai daripada Nabi kah? Sehingga Nabi SAW bersabda setiap bid'ah sesat, ustaz pandai-pandai mengatakan hanya sebahagian saja sesat. Na'udzubillah kalau kita itu nak melawan Nabi SAW. Boleh bahagiakah kita di akhirat kalau kita melawan kepada Nabi SAW? Pasti tidak. Beza kami dengan Wahabi bukan Wahabi terima hadis Nabi, ahli sunnah tolak hadis Nabi, bukan. Beza adalah memahami hadis Nabi itu, kami ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan panduan para alim ulama semenjak dari zaman salaf sehinggalah ke zaman kita. Memang ulama memahami hadis secara keseluruhan. Wahabi tidak, ambil satu hadis terus tafsir. Ulama ambil hadis itu disuruh dengan ayat suci Al-Quran, ditimbang dengan hadis-hadis yang lain, dibaca dengan kaedah yang umum. Maka kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalah haza amun makhsusun. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala antara ulama yang mensyarahkan hadis-hadis sahih Muslim. Jadi ketika mensyarahkan hadis tersebut, kata beliau, maksud sabda Nabi setiap bid'ah itu sesat, ini adalah lafaznya umum, tetapi maknanya khusus. Itu sangat biasa dalam bahasa Arab. Sehingga dia katakan kaedah, ma min amin illa waqad khussisa. Tak adalah satu lafaz yang umum, kecuali kalau kita kaji-kaji, sebenarnya dia ada pengecualian.
Wal murad ghalibul bid'ah. Yang dikehendaki adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Yang ini sebenarnya sepakat antara kita dan Wahabi, cuma dia tak perasan. Dia juga tidak mengatakan kullu. Ya, insya-Allah nanti kita terangkan. Kawan-kawan kita tak gemar dilabelkan Wahabi, tapi selesa kalau dipanggil Salafi. Ya, Salafi maknanya pengikut salaf. Maka Salafi secara makna bagus. Kerana kita dalam beragama pasti nak ikut salaf. Salaf siapa? Generasi awal. Nombor satu, sahabat Nabi. Takkan tak nak ikut sahabat Nabi. Mereka murid-murid Nabi. Yang apabila Nabi SAW bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Maka ada kawan-kawan kita yang terkena fahaman Wahabi, solat dia sudah lain. Ya? Terkena fahaman Wahabi, solat dia sudah lain. Ya? Allahu Akbar, misalnya. Begitu. Jarinya sudah begitu-begitu. Kita tanya, kenapa kamu solat sudah lain? Dia kata nak ikut solat Nabi. Oh, kenapa nak ikut salat Nabi? Sebab Nabi berpesan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu sembahyang sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Semangat dia bagus, kesedaran rendah. Kita kena bagi dia sedar balik. Minta maaf abang, bagus niat abang nak sembahyang sebagaimana lihat Nabi sembahyang. Cuma nak tanyalah, bila abang lihat Nabi sembahyang? Minggu lepas atau bulan lepas? Atau tahun lepas? Kan pasti jawapannya tidak. Jadi cara solat dia sebenarnya dia hanya ambil daripada so-called ustaz-ustaz sunnah dia. Yang mana kita bimbang cara solat itu terputus sanadnya, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara solat dalam mana-mana dari 4 mazhab yang kita warisi itu memang sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana takdir Allah, mazhab-mazhab yang ada satu masa dahulu semuanya pupus kecuali 4. Bermakna mazhab Syafi'i kah sembahyangnya, Hanafi atau Maliki atau Hambali, pastilah ilmu itu bersambung sampai kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi lah yang memandang dengan mata mereka bagaimana Nabi solat. Jadi hati-hati ya. Wahabi ni payah nak dikesan kerana slogannya cantik, maknanya batil. Baik, kembali. Bila Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa yang dimaksudkan hanya kebanyakan bid'ah bukan semua, lebih awal daripada Imam Nawawi adalah ulama salaf Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala telah menjelaskan masalah bid'ah dengan ringkas tapi jelas dan tuntas. Selesai. 3 poin saja. InsyaAllah tuan-puan buat balik 3 poin ni, boleh lawan Wahabi bab bid'ah. Kalau dia masih nak lawan, makna dia mendakwa Salafi itu palsu. Salafi maknanya pengikut salaf. Ini pembahagian oleh ulama salaf. Kalau kamu lawan, kawan-kawan di sebelah Kedah sana, sebelah utara, mereka kata yang macam itu ustaz, bukan Salafi, tapi salah pi. Orang Kedah ni pi makna pergi. Salah jalan lah. Salah jalan. Ulama salaf kata apa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala 3 poin. Poin yang pertama, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah, 2 jenis bid'ah. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis terpuji, yakni bagus, dan satu jenis lagi terkeji. Terkeji maknanya bid'ah itu tidak bagus. Poin yang ketiga dan terakhir. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun. Maka mana-mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, yakni tidak bercanggah dengan syariat, maka bid'ah demikian terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Dan mana-mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, melanggar mana-mana hukum syarak, maka yang demikian itu terkeji. Kan selesai. Tapi ustaz mana nak tahu bid'ah perkara baharu selari atau bercanggah dengan syarak? Nabi SAW dah wafat. Kalau ketika Nabi SAW masih hidup, ialah Nabi boleh beritahu. Sekarang Nabi SAW sudah wafat. Adakah mereka lupa sabda Nabi SAW, al-ulama'u warasatul anbiya? Ulama adalah pewaris kepada para nabi, bukan mewarisi dinar dan dirham, bukan mewarisi harta dan pakaian, tetapi mewarisi ilmu para nabi. Maka demikianlah ulama mewarisi tugas para nabi, menerangkan hukum, mengenal pasti hukum kepada umat. Mudah saja. Kita pagi ini sembahyang subuh berjemaah dengan cara yang bid'ah. Sembahyang subuh jarak-jarak. Ini tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Wahabi kata bid'ah hanya dalam urusan dunia. Urusan ibadah semuanya sesat. Jadi kita semua sesat. Dan sembahyang ibadah.
Bukan setakat Nabi SAW tak buat, bahkan Nabi SAW memerintahkan berbeza 180 degrees dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kan Sadul Furaj, betul kan Ustaz? Supaya ruang-ruang itu didekatkan. Sekarang jangan imam makan sound, jaga penjarakan, jaga penjarakan. Kenapa kita lakukan? Ini kita nak faham ya. Kita bukan nak condemn Wahabi, nak benci Wahabi, tidak. Kerana yang berfahaman Wahabi itu masih saudara-saudara seagama kita, masih lagi ahlul kiblah, masih lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita terangkan moga-moga mereka faham, mahu mereka itu kembali kepada ahli sunnati wal jamaah. Mana dalil? Ini soalan yang popular di zaman kita. Ustaz kata ada bid'ah hasanah, mana dalil? Pertama, ayat suci Al-Quran. Ya, ulama apabila mereka mengatakan hadis ini tidak bermakna semua, mereka bukan pandai-pandai, tidak. Mereka pandai. Yang pandai-pandai itu Wahabi. Ya, yang pandai adalah ulama. Mereka suluh hadis kullu bid'atin dhalalah pertama dengan ayat suci Al-Quran, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ya, suratul Hadid. Rahbaniyah ni apa dia? Rahbaniyah adalah cara hidup kependetaan, fokus kepada ibadah, kurang prihatin dengan urusan dunia. Ibtada'uha, mereka lah yang membuat bid'ah ini. Ya, Al-Quran menyebut, iaitu Bani Israel, pengikut Nabi Isa AS, buat bid'ah rahbaniyah. Ma katabna alaihim, kami tidak tetapkan macam itu, mereka yang buat inovasi sendiri. Kenapa? Illa ibtigha'a ridwanillah, tujuan nak dapat ridha Allah. Apa cerita? Di zaman itu ada pemimpin yang zalim yang bergelumang dengan maksiat. Apabila dinasihati amar ma'ruf nahi munkar, yang menasihati itu dibunuh. Bukan sahaja nasihat tidak diterima, yang menasihati itu dibunuh. Maka yang selamat daripada tragedi itu tersepit. Kalau hidup dalam masyarakat tidak melarang maksiat, agama rosak. Tapi kalau hidup dalam masyarakat melarang maksiat, nyawa melayang. Ini dua agama suruh jaga. Hifzuddin, jaga agama. Hifzun nafsi, jaga nyawa. Tersepit, dilema. Buat jaga agama, nyawa melayang. Nak jaga nyawa, agama rosak. Akhirnya solusinya, mereka duduk jauh dari masyarakat, tidak terlibat dengan maksiat. Dan mereka fokus kepada ibadah. Ya, ini apa? Dalam Quran sebut bid'ah. Lalu Allah melabelkan mereka sebagai orang fasik. Bila? Bila mereka meninggalkan bid'ah itu, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Setelah mereka dah elok hidup dengan hidup kependetaan, tidak terlibat dengan maksiat, fokus kepada ibadah, mereka tidak lagi memenuhi hak-haknya, lalu Allah keji mereka sebagai orang fasik. Logiknya mengatakan apa? Kalau sesuatu perbuatan ditinggalkan, dikeji, makna perbuatan itu baik. Kalau satu perbuatan ditinggalkan, dipuji, makna perbuatan itu buruk. Satu orang dulu suka minum arak, berjudi, sekarang sudah tidak lagi. Dipuji atau dikeji? Dipuji, sebab ditinggalkan benda buruk. Dia dulu rajin sembahyang, rajin pergi jamaah, sekarang sudah kaya, ada pangkat, sudah tidak sembahyang lagi. Dipuji atau dikeji? Dikeji, kerana yang ditinggalkan baik. Sekarang ini Allah Ta'ala keji orang-orang Bani Israel meninggalkan rahbaniyah, berarti rahbaniyah itu baik. Sedangkan rahbaniyah itu bid'ah dengan nas Al-Quran. Berarti dalil bid'ah hasanah adalah Al-Quran. Apabila Wahabi menolak bid'ah hasanah, Wahabi menolak Al-Quran, dakwaan berpegang dengan Quran dan Sunnah itu batil, palsu semata-mata. Yang kedua, hadis Nabi SAW, bagi dia bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila akhiril hadis. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu jalan yang baik, kemudian diamalkan oleh orang lain, ya, dia mendapat pahala dan pahala orang yang melakukan selepas dia. Kata Wahabi, tak boleh Ustaz. Itu tidak boleh dijadikan dalil bid'ah hasanah. Kenapa? Pertama, itu merujuk tentang sedekah. Ada Nabi SAW galakkan umat Islam bersedekah, masing-masing masih diam. Satu orang mula bersedekah, lepas tu orang lain pakat bersedekah. Lalu Nabi SAW menyebut hadis itu. Jadi sedekah bukan bid'ah. Yang kedua, sunnah dalam hadis itu merujuk pada sunnah Nabi. Maknanya siapa yang hidupkan sunnah Nabi yang telah mati, itu pahalanya. Jadi kita jawab, bangkangan Wahabi ini tidak ilmiah. Pertama, kaedah memahami nas, Quran atau hadis adalah al-ibratu bi umutu
bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kita ambil kira tentang Quran hadis ni dengan umum lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Mungkin sebab tentang sedekah, tapi lafaz kan umum. Siapa yang buat satu jalan, asalkan jalan itu hasanah, maka mendapat pahala, bahkan pahala orang yang meniru. Kalau dikatakan itu sunnah, bermakna sunnah Nabi SAW yang telah mati, tak mungkin. Kerana dalam hadis juga disambung, وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu sunnah yang buruk. Mungkin kata sunnah Nabi buruk? Tidak mungkin. Makna sunnah dalam hadis, sunnah dari segi bahasa, iaitu jalan. Kemudian, Wahabi menyangkakan ini hadis menyokong pendirian dia. Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam sesuatu yang bukan daripadanya, maka tertolak. Inilah antara hadis yang digunakan oleh Wahabi untuk menolak bid'ah hasanah. Adakah salah hadis? Tidak. Salah mereka berinteraksi dengan hadis. Mereka tidak perasan ma laisa minhu. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan ini, yakni urusan agama, ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama, fahuwa raddun, barulah tertolak. Bermakna kalau mengadakan satu perkara yang minhu dari agama, tidak tertolak. Wahabi tolak maulid. Ya, jadi masjid seumpama masjid Pangeran Galpam yang selalu buat maulid, itu dibenci oleh Wahabi. Kerana dianggap pusat bid'ah. Ya memang bid'ah, tapi hasanah. Bid'ah daripada sudut sambutan. Daripada sudut konsep menyambut maulid, itu minhu, dari agama. Kerana Nabi SAW apabila ditanya tentang puasa hari Isnin, baginda menerangkan antara lain, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi konsep meraihkan hari lahir itu ada. Cuma cara kita berbeza, kita buat ceramah, kita buat jamuan, kita buat selawat, bahkan ada perarakan. Ini semua bid'ah. Tapi bid'ah kan Imam Syafi'i kata apa? Hendaklah dipastikan selari atau bercanggah dengan sunnah. Adakah tazkirah, tausiah mengingatkan orang supaya ikut sunnah Nabi SAW itu bercanggah dengan sunnah? Bahkan selari, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. InsyaAllah ceramah maulid bukan cerita baru. Cerita lama, ya, kita pernah dengar setiap tahun, tapi itu tazkirah, memperingati tidak sedikit yang bertaubat berkat hadir majlis maulid. Ya, yang menangis, yang lembut hatinya berkat hadir majlis maulid. Kemudian jamuan makan. Daripada agama atau tidak menjamu orang makan? Daripada agama. Nabi SAW bersabda, afsyus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu bil-lail wan nasu niyam. Sebarkan salam, jamulah makan, dan solat pada waktu malam ketika orang sedang tidur, yakni solat tahajud. Kita nak sebar salam malah sudah malas. Tahajud bukan tak mau, tapi tak terkejut. Akhirnya yang mudah bagi orang kita jamu makan. Sempena maulid boleh, sempena naik pangkat boleh, sempena rumah baru boleh, saja-saja nak belanja makan juga boleh. Kemudian salawat. Ini yang saya tidak faham kenapa Wahabi membid'ahkan salawat. Bahkan saya pernah baca satu orang menulis dalam Facebook, daripada saya hadir ke majlis salawat cinta Rasul, lebih baik saya hadir ke pesta minum arak, kata dia. Kenapa? Kerana bagi dia, arak hanya maksiat. Orang tu tahu benda itu berdosa. Sedangkan salawat ini bid'ah. Sejak bila salawat bid'ah? Tidakkah setiap khutbah Jumaat, saya pasti disandarkan juga sama. Bila masuk pada khutbah yang kedua, khatib akan menjawab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu masa kita sedap tidur. Ya, khutbah yang kedua dah letih, khutbah pertama panjang sangat, ya, sunnahnya khutbah pendek daripada semayang, baru orang tak tidur. Khutbah berjela-jela orang tidak dengar. Baik, jadi itu ayat Al-Quran memerintahkan umat Islam berselawat dan salam ke atas Nabi SAW. Adakah ditetapkan bila? Adakah ditetapkan di mana? Adakah ditetapkan banyak mana? Tidak. Jadi ibadah salawat, ibadah yang tidak diikat. Wahabi yang pandai-pandai menyempitkan. Kalau sembahyang kita setuju tak boleh luar waktu. Yang itu kita sepakat dengan Wahabi, tidak ada perbalahan. Oleh kerana hari ini kuliah subuh, kita jangan sembahyang dulu, kita kuliah dulu, nantilah pukul 10, pukul 9 kita sembahyang subuh. Kan tak boleh. Haji misalnya diikat dengan tempat. Susah-susah sekarang ni pandemik COVID-19, nak pergi Mekah pun nak kena booster dan sebagainya. Kita 2 dos pun dah nak tumbang, masuk 3 dos mungkin pergi terus misalnya.
Bimbang juga nak booster-booster ni, ya. Alah sudah susah kita haji disandarkan saja, cari tempat yang luas sikit kita tawaf, kan haram. Itu bid'ah. Jadi yang diikat kita itu sepakat dengan Wahabi. Yang tak diikat, kenapa Wahabi ikatkan? Selawat salam tarawih kenapa komplain? Jadi apabila sudah ada dalil yang umum suruh selawat, tidak mungkin selawat itu bid'ah. Kalau kamu nak mengatakan salam tarawih tidak boleh selawat, datangkan dalil. Kerana kamu cuba menyempitkan yang luas, mesti ada dalil. Tapi kami tak komplain. Itu Ustaz, kami komplain kerana mengkhususkan. Kami tahu selawat itu sunnah. Tapi kenapa khususkan ketika salam tarawih? Sini satu lagi Wahabi gagal faham beza antara mengkhususkan dan juga membiasakan. Mengkhususkan memang kita setuju kena ada dalil. Contohnya orang itu berfatwa, siapa yang nak selawat hanya boleh salam tarawih saja boleh selawat. Waktu lain tidak boleh selawat, itu dia kena bawa dalil. Tak ada dalil, itu fatwanya batil. Atau dia nak mengatakan selang-selang tarawih hanya boleh selawat, tak boleh buat aktiviti lain, itu juga dia kena bawa dalil. Tetapi yang diamalkan oleh umat Islam apa dia? Masing-masing tahu, ya selawat itu boleh, nak selawat bagus, tak mau selawat pun tidak masalah. Maka itu kebiasaan yang bagus. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah yang paling berkekalan walaupun sedikit. Jadi ini kegagalan mereka. Alasannya, kononnya kita ini tidak ada dalil, kita telah bawa dalil dan mungkin banyak sebenarnya dalil tentang bid'ah hasanah. Antaranya kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, setelah asalnya beliau memerhatikan orang solat tarawih itu berkecamuk, dengan arti kata meriah, malam-malam tarawih itu meriah, tapi ada yang sekelompok di sini, ada yang kelompok jemaah di sana, ada yang sembahyang seorang-seorang. Dan memang itu di zaman Nabi SAW begitu. Kerana di zaman Nabi SAW, baginda solat tarawih atau solat qiyam Ramadan, sahabat ikut. Masuk malam kedua, makin ramai sahabat yang ikut. Masuk malam yang ketiga atau malam yang keempat, Nabi SAW sudah tidak keluar. Kerana bimbang kalau diwajibkan membebankan umat. Jadi, sahabat masing-masing lah. Yang mana nak qiyam Ramadan, masing-masing lah. Berkekalan sehingga zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Lalu Sayyidina Umar mencadangkan, alangkah eloknya yang sembahyang tarawih ini, sembahyang semuanya di belakang satu orang imam. Nantilah yang bacaannya bagus, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjadi imam. Satu malam yang lain beliau keluar, dapati cadangan beliau dilaksanakan. Cantik semua sembahyang di belakang satu orang imam. Lalu komen Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah inilah dia. Sayyidina Umar juga mengatakan sebaik-baik bid'ah. Adakah Wahabi lebih faham agama daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Lalu mereka pandai-pandai mengatakan, oh tidak. Yang Sayyidina Umar kata bid'ah itu bid'ah hanya dari segi bahasa. Ya, bid'ah dari segi bahasa lebih luas daripada bid'ah dari segi agama. Dari segi syarak, bid'ah ini hanya perkara yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Tapi kalau dari segi bahasa, apa saja benda yang baru, itu bid'ah. Jadi, lebih-lebih lagi, Wahabi mengatakan, bid'ah hanya dalam urusan ibadah. Tarawih ibadah atau tidak? Tarawih ibadah. Maka di sisi Wahabi juga itu, bid'ah dari segi istilah. Baik. Jadi, mungkin saya akan buat kesimpulan, supaya kita faham. Sebenarnya beza kita dengan Wahabi dalam bab bid'ah tak banyak. Secara jujur, saya dahulu pernah diskusi dengan satu orang tokoh, tapi beliau bukan Wahabi lah, beliau cakap beliau bukan Wahabi. Jadi saya husnuzan, beliau cakap bukan Wahabi. Cuma beliau tidak sama pandangan dalam bab bid'ah pada tahun 2016. Diskusi itu boleh dilihat di YouTube. Tapi secara jujur, kebelakangan ini saya lihat penerangan beliau tentang bid'ah lebih kurang macam saya terangkan ketika diskusi. Sudah hampir, alhamdulillah. Itu tujuan kita, diskusi supaya dia dengar hujah kita dengar hujah dia. Jadi secara ringkasnya, para ulama membahagikan bid'ah itu ada dua pendekatan, natijahnya sama. Satu pendekatan yang umum, asal tak ada zaman Nabi SAW, namakan bid'ah. Maknanya seolah-olahnya letak satu bakul besar, ada tak zaman Nabi? Tak ada bid'ah. Ada tak zaman Nabi? Tak ada bid'ah. Bakulnya besar sekali. Baik ke tak baik, dunia ke agama, janji tak ada zaman Nabi, bid'ah. Ulama pendekatan yang kedua tidak demikian. Awal-awal dia telah sediakan dua bakul, satu dia akan nilai. Ya, perkara baharu yang tak ada zaman Nabi ni, ada dalil tak yang menyokong? Ada dalil, jangan masuk bakul bid'ah. Sebab ada dalil. Yang ini tak ada dalil menyokong, yang ini saja masuk dalam bakul bid'ah. Jadi, yang ada dalil menyokong itu, yang tidak dinamakan bid'ah itulah
Di sisi ulama yang satu lagi dinamakan bid'ah hasanah. Jadi rupanya ulama semuanya sepakat asalkan perkara baharu itu disokong oleh dalil, boleh dilakukan. Nak nama bid'ah hasanah boleh, tak nak namakan bid'ah langsung pun tidak masalah. Ya. Kata Wahabi tidak demikian. Kullu bid'atin dalalah. Lalu ada kawan-kawan peli. Kata dia kalau setiap bid'ah sesat, ya, Wahabi juga sesat. Kerana Wahabi pergi ke masjid naik kereta, Nabi tak pernah pergi masjid naik kereta. Oh, kalau dengar macam ni Wahabi cukup marah. Ya, kalau dia ada high blood pressure, memang naik high blood pressure dia dengar hujah macam itu. Sebab dia anggap kita bodoh. Wahabi juga sesat kerana guna handphone. Ya, Nabi SAW tak pernah bersembang guna handphone. Nabi juga sesat buat haji naik kapal terbang. Nabi SAW tak pernah pergi haji naik kapal terbang. Misalnya. Ini akan menyebabkan Wahabi rasa marah. Kenapa? Dia kata ustaz tapi bodoh. Kenapa bodoh? Tak tahu ke bid'ah ini hanya urusan agama? Tidak ada cerita urusan dunia. Naik kapal terbang, guna handphone, naik kereta, ini semua urusan dunia. Memang haji urusan agama, tapi naik kapal terbang urusan dunia. Baik. Tapi sembahyang jarak-jarak kan urusan agama. Itu Wahabi tak ada jawab. Sembahyang jarak-jarak jelas-jelas urusan agama. Baik. Jadi kalau begitu, beza kita dengan Wahabi bukan semua bid'ah sesat atau tidak. Kita sepakat, kita kata tidak semua bid'ah sesat. Wahabi juga kata tidak semua bid'ah sesat. Beza hanya kita mengatakan bid'ah yang tidak sesat adalah yang tidak bercanggah dengan syarak. Wahabi mengatakan bid'ah yang tidak sesat adalah bid'ah dalam urusan dunia. Urusan dunia tidak mengapa. Baik. Jadi kita kata kayu ukur kamu pertama melanggar kayu ukur ulama salaf. Ulama salaf tidak berfatwa demikian. Kedua, kayu ukur kamu bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengiktiraf perkara baharu tidak kira dunia atau agama. Yang baca ku Allah setiap sekali sembahyang rakaat baca ku Allah. Oleh kerana Nabi tanya, kenapa kamu baca ku Allah setiap rakaat? Tak ikut cadangan jemaah, pilih satu saja. Dia baca ku Allah surah. Ku Allah surah. Jemaah kata ku Allah cukup. Atau surah tak payah baca ku Allah. Imam tak mau. Bila Nabi tanya, dia kata saya kasih kepada suratul ikhlas. Kasih pada suratul ikhlas tidak bercanggah dengan syarak. Ulang baca ayat yang sama tidak bercanggah dengan syarak. Nabi puji. Tapi kalau urusan dunia sekalipun bercanggah dengan syarak, Nabi larang. Orang yang nak bagi produk dia laku, marketing strategi dia, produk yang tak elok dia letak di bawah, ditindih dengan produk yang elok, itu kan menipu. Nabi larang, walaupun inovasi dunia. Kemudian kalau kita lihat sebagai contoh, pembedahan. Urusan ibadah atau urusan dunia? Pembedahan. Urusan dunia. Pembedahan tukar jantina berlaku tak zaman Nabi? Artinya bid'ah. Bid'ah dalam urusan dunia. Makanya boleh. Begitu. Kan kata Wahabi bid'ah dunia tidak masalah. Insurans, bid'ah atau tidak? Bid'ah mana di insurans zaman Nabi SAW? Adakah sahabat nak pergi berniaga ambil insurans dulu? Takut barang hilang atau apa? Tak ada. Bahkan takaful juga bid'ah. Lebih bid'ah lagi. Insurans dulu baru takaful. Kenapa insurans difatwakan haram, takaful difatwakan halal? Mudah saja. Insurans apabila ulama kaji ada elemen gharar, tidak pasti, ada elemen riba, bahkan ada yang mengatakan ada elemen maisir seperti berjudi, maka hukumnya haram walaupun bid'ah dunia. Sementara takaful pun bid'ah dunia, tapi takaful akad tabarruk sedekah. Akad sedekah tidak kisah, macam khairat kematian saja, maka dibenarkan. Rakam video, bid'ah apa? Buat live, bid'ah dunia atau bid'ah ibadah? Bid'ah dunia. Video ceramah boleh tak? Boleh. Bolehlah bid'ah dunia atau bid'ah agama asalkan tidak bercanggah syarak. Tapi kalau video lucah boleh tak? Jelas tak boleh. Video lucah tak ada zaman Nabi. Bid'ah dunia. Tapi bercanggah dengan syarak kan? Akhirnya Wahabi kata, yalah tapi bid'ah dunia pun mesti pastikan selagi dengan syarak. Baiklah ikut Imam Syafi'i daripada awal kan. Selagi dengan syariat, dunia atau agama boleh. Bercanggah dengan syariat, dunia atau agama tidak boleh. Dan ulama' boleh khilaf. Yang ini satu yang saya lihat. Rakan diskusi saya, dia masih kat situ, dia masih tak sama lagi. Yang lain tu Alhamdulillah, yang saya terangkan, ada ulama' pendekatan umum, ada ulama' pendekatan khusus. Sepertinya beliau terang benda yang sama. Alhamdulillah. Tapi beliau mempertikaikan, kalau memang bid'ah tu semua hasanah, kenapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menganggap misalnya salat sunat raraib, ya, itu adalah bid'ah yang munkar. Imam Nawawi antara yang terima bid'ah hasanah. Tapi salat sunat raraib dianggap bid'ah yang keji. Jadi penerangannya mudah saja. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sama seperti ulama-ulama yang lain berpegang bid'ah itu ada yang hasanah,
ada yang sayyi'ah. Tetapi dalam memastikan itu bid'ah atau tidak, hasanah atau tidak, ulama boleh khilaf. Boleh berbeza pandangan. Banyak sebab ulama khilaf. Salah satunya dalam menilai authenticity of the dalil. Dalil tu asli atau tidak. Jadi salat sunat raghaib ini ada dalilnya, riwayat hadisnya dinilai oleh Imam Ghazali bagus riwayat hadisnya, maka Imam Ghazali berfatwa tentang salat sunat raghaib. Tapi Imam Nawawi juga pakar hadis juga, beliau menilai hadis tersebut palsu. Yang cerita tentang salat sunat raghaib itu hadisnya palsu. Maknanya bukan hadis Nabi pun. Maka membuat satu ibadah yang khusus tanpa ada dalil, bid'ah yang munkarah. Jadi beza antara Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan Imam Ghazali, bukan Imam Ghazali terima bid'ah sayyi'ah, sementara Imam Nawawi menolak bid'ah sayyi'ah, tidak. Kedua-duanya menolak bid'ah sayyi'ah, hanya terima bid'ah hasanah. Tapi dalam menetapkan ini bid'ah atau tidak, ada dalil atau tidak, ulama khilaf. Kalau kita faham yang itu, alhamdulillah, selesai. Tak perlu kita berbalah dengan wahabi isu bid'ah. Dan alhamdulillah, saya lihat wahabi-wahabi yang mengaji, dia sudah kurang nak bid'ah sana bid'ah sini. Dia pun tahu dia tak ada hujah. Yang baru nak up itu mungkin biasalah kan, yang baru belajar silat itu dia asyik nak bergaduh saja. Wallahu alam. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya pun maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wa afu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Tengku kerana telah membentangkan tentang bid'ah, bahwa jelas kepada kita bahwa bid'ah itu